Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini kita akan belajar sains tingkatan 5, iaitu topik 1.1.3, menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kalau ikutkan kita kena buat eksperimen untuk subtopik ini, tapi memandangkan kita PKP sekarang. Jadi kita terpaksa PDPR dari rumah. Jangan risau jika kita akan go through setiap eksperimen yang ada berkaitan dengan subtopik ini. Okey, jadi sebelum kita mulakan, macam biasalah cikgu nak terangkan berkenaan dengan kita pada hari ini adalah 1.1.3, iaitu ini dia, menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kalau kita tukarkan kepada ayat, kamu akan tukarkan dia kepada kami akan dapat menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi sepatutnya kita kena buat eksperimen. Okey, tapi tak apa. Kita go through eksperimen ini semasa PDPR, dan mungkin selepas PDPR tamat nanti, insya-Allah kita akan buat eksperimen ini. Alright? Baik kelas. Jadi kita akan pergi kepada buku teks kita semula. Okey. Di sini menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, so ada berapa faktor di sini? Cikgu yang dalam gambar ni cakap apa? Perhatikan rajah 1.2.2. Rajah ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So dia tanya, apa faktor lain selain daripada yang ditunjukkan? Kamu boleh tengok dalam skrin ni. Okey, ada satu faktor, dia bagi tanda soal. Ini dia. Okey, jawapan dia ada dekat bawah sebenarnya. Okey, nombor 1, kelembapan. Nombor 2, cahaya. Okey, nombor 3, suhu. Nombor 4, nilai pH. Dan nombor 5, apa dia? Nutrien. Okey, nutrien. Okay, kita pergi kepada setiap salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ni. Jadi kebiasaannya mikroorganisma dia suka persekitar yang lembap, ya. Okey. Memang sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mereka. So, cikgu bulatkan di sini pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Okey, akan meningkat dalam keadaan yang lembap. Okey. Sekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merenjatkan pertumbuhannya. Next, kita ada cahaya. Okey. Next, kita ada cahaya. Okey, ada mikroorganisma dia boleh hidup dengan kehadiran cahaya matahari. Contohnya alga, sebab dia perlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Di sini. Okey, cikgu bulatkan. Dia boleh buat fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi metabolisme mikroorganisma tersebut. Okey, tetapi kebanyakan mikroorganisma tidak suka cahaya matahari. Alright? Seperti kulat tidak suka cahaya matahari. Okey. Mikroorganisma seperti kulat, bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan yang gelap. Okey. Bakteria dan kulat tumbuh dengan baik dalam keadaan yang gelap. Kalau kita biasa tengok, kulat tumbuh di mana? Kulat biasa tumbuh di bawah pokok. Okey, terutamanya selepas hujan. Okey, hujan, tanah lembap menyebabkan kulat tumbuh dengan lebih cepat. Dia suka tumbuh di bawah pokok yang rimbun, okey, yang terlindung daripada cahaya matahari. Kemudian kita pergi tengok seterusnya, penedahan kepada cahaya matahari kepada cahaya ultra ungu dapat membunuh mikroorganisma. Alright, kalau kita pergi ke hospital, okey, makmal dan sebagainya, kita biasa tengok ada cahaya warna ungu tu kan. Itu sebenarnya dia adalah sinaran ultra ungu untuk membunuh mikroorganisma dengan cepat dan mudah sebenarnya. Okey, contohnya peralatan pembedahan selalu diletakkan di bawah sinaran cahaya ultra ungu supaya mikroorganisma mati. Dengan harapan setiap peralatan yang digunakan itu adalah bersih dan bebas daripada bakteria yang berbahaya.
dan boleh digunakan untuk menjalankan pembedahan. Okay, next kita pergi kepada suhu. Okay, suhu yang sesuai bagi pertumbuhan mikroorganisma adalah 35 hingga 40 darjah Celsius. 35 hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum. Optimum ni maksudnya suhu peak, suhu yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. 35 hingga 40 darjah Celsius. Okey. Keadaan suhu terlalu rendah seperti terdapat di dalam peti sejuk, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Apa yang dimaksudkan dengan merencatkan? Merencatkan ini maksudnya pertumbuhan tidak berlaku ataupun berlaku secara sangat perlahan. Okey. Ingat kamu jangan miskonsepsi. Merencatkan ni bukan membunuh. Dia hidup tetapi pertumbuhan dia perlahan. Okay. That's why kadang-kadang kamu simpan makanan dalam peti sejuk. Bila dia terlalu lama, ada kulat juga tumbuh dekat ada spora ataupun kulat juga tumbuh dekat atas makanan tersebut yang melalui pematian, iaitu tompok-tompok hitam. Keadaan suhu terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. That's why kita disarankan untuk mendidihkan air sehingga berapa? 100 darjah Celsius. Suhu air mendidih kan. Kebanyakan mikroorganisma mati dalam suhu yang tinggi ini. Okay. So next, kita pergi kepada faktor yang seterusnya, iaitu nilai pH. Nilai pH. Okay. Nilai pH kebanyakan dia pun pH 7 adalah merupakan nilai pH yang optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Terdapat mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit berasid atau berakali, tetapi kebanyakannya mikroorganisma boleh hidup dengan optimum dalam pH 7. Next, pergi kepada nutrien. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Macam kita jugalah. Kalau cukup makan, kita akan membesar dengan baik. Mikroorganisma pun sama. Dia perlukan makanan. Dengan kehadiran nutrien yang cukup, dia akan mempunyai kadar pertumbuhan yang baik. Kadar pertumbuhan mikroorganisma terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH adalah terhad. Maksudnya dekat sini, sekelima-lima faktor ni dia sebenarnya adalah saling berkaitan antara satu sama lain. 5 faktor ini akan mempengaruhi kadar pertumbuhan mikroorganisma. Alright? Katakanlah kelembapan sudah memenuhi tetapi makanan tak cukup. Alright? Makanan tak cukup, bakteria tetap tak dapat bertumbuh dengan optimum. Begitu juga dengan suhu. Katakan suhu sudah pada paras yang optimum 35 hingga 40 darjah Celsius, tetapi nilai pH pula terlalu berasid atau terlalu berakali, pun mikroorganisma tak dapat tumbuh dengan pada kadar yang optimum. So kita move on dengan muka surat sebelah dalam buku teks ini. So buka surat sebelah menunjukkan kepada eksperimen yang sepatutnya kita buat. Guys, eksperimen yang patut kita buat tetapi kita tak dapat buat. So kita go through setiap satu eksperimen ni dulu. Kita go through secara ringkas. So eksperimen 1.2, kamu perlu saya zoomkan sikit. Kita mengkaji faktor yang berkaitan dengan nutrien. So kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus sp. Mikroorganisma yang kita gunakan adalah Bacillus. Apakah kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus? So dimanipulasikan kehadiran nutrien, kita bagi nutrien ataupun kita tak bagi nutrien. Alright, bergerak balas bilangan koloni Bacillus sp. Dimalarkan isi padu larutan kultur Bacillus dan suhu persekitaran. Faktor lain dia kena malar lah semasa kita buat eksperimen ni. Alright, cuma yang kita bezakan di sini adalah kita bagi nutrien ataupun tidak. Kemudian kita pergi tengok kepada bahan. Kamu boleh baca sendiri. Radas. Prosedur dia.
Kita sediakan piring petri. Okey. Kemudian kamu letakkan kultur bacillus di dalam piring petri tersebut. Alright. Di atas agar-agar lah, of course. Kita kena bagi agar-agar. Okey, yang mana agar-agarnya adalah medium. Okey, medium untuk pertumbuhan mikroorganisma bacillus ni. Alright. Satu agar-agar, satu piring petri berisi agar-agar, kita bagi nutrin, satu kita tak bagi nutrin. Alright. Jadi kita nak tengok apa yang akan berlaku, berapa bilangan koloni bakteria. Alright, berapa bilangan koloni bakteria apabila adanya nutrin dan tanpa nutrin. Alright. So, next. Prosedur dia. Okay. Cara untuk menggunakan hujung dawai galon tersebut untuk melumurkan kultur bakteria secara zigzag. Okay. Kemudian ulang langkah 2 hingga 5 untuk piring petri B. Kita buat yang sama. Satu kita bagi nutrin, satu tak bagi nutrin. Kemudian terbalikkan setiap piring petri itu rajah 1.27. Okey. Simpan piring petri secara terbalik di dalam amari yang gelap pada suhu bilik selama 3 hari. So, selepas tu, sebelum simpan, pastikan kita dah pakai pita selopan lah. Pita selopan untuk menutup bahagian tepi piring petri itu supaya dia tak tertanggal ataupun terdedah kepada udara persekitaran. Alright. Pergi kepada muka surat sebelah. Alright. So di sini selepas 3 hari, okay, eksperimen ini dijalankan dengan memakan masa 3 hari. Kita keluarkan semula piring petri dari amari. Kemudian kita perhatikan koloni bakteria. So piring petri A, di mana kita bubuh nutrin dekat tu, berapa bilangan koloni bakteria. Dan juga piring petri B, okay, yang tiada nutrin. Dalam jadual ni kita kena isilah bergantung kepada pemerhatian kita. Secara teorinya, apabila kita bagi nutrin, of course bilangan koloni bakteria dekat sini adalah lebih banyak berbanding dengan tiada nutrin, ni kurang. Alright. So itu adalah secara teorinya. Okay. So hipotesis tadi. Hipotesis apa dia? Hipotesis eksperimen kita. Kita bagi pada hipotesis dia, Bacillus B memerlukan nutrin untuk pertumbuhan. So yang ini yang kita perlu jawab. Adakah dia diterima? Kalau ikut teori hasil eksperimen kita, hipotesis terima. Kalau tak ikut teori, hipotesis tak diterima. Right? So ini adalah beberapa soalan di sini. Bagaimana bilangan koloni bakteria berkaitan dengan pertumbuhan bakteria? So nutrin ada, pertumbuhan bakteria meningkat. Okay, apakah fungsi nutrin dalam agar-agar dalam eksperimen ini? Apa fungsi nutrin dalam agar-agar dalam eksperimen ini? Itu adalah beberapa soalan yang kita perlu jawab. Right? Next, kita tengok kesan kelembapan terhadap pertumbuhan Bacillus sp. So, kita tengok hipotesis dia kelembapan yang rendah merencatkan pertumbuhan Bacillus. Okay, so dia manipulasikan kelembapan agar-agar nutrin, bilangan koloni adalah bergerak balas, dimalahkan isi padu larutan kultur dan suhu persekitaran. Kelembapan. Prosedur sediakan 2 piring petri mengandungi 10 cm3 agar-agar nutrin steril dan labelkan C dan D. Panaskan piring petri D di dalam ketuhar sehingga kering. Okay, keluarkan piring petri dari ketuhar untuk disejukkan kepada suhu bilik. Ulang langkah 2 hingga 5 eksperimen 1.2a dengan cara menggantikan piring petri A dan B dengan piring petri C dan D. Okey, tutup piring petri C dan D dan lekatkan penutup dengan pita selofan. So, jadual kita. Kamu tengok dulu rajah 1.28 ni lah. Kita tengok dulu rajah 1.28. Okey. Kultur bakteria Bacillus dan agar-agar nutrin steril lembab C. Kultur bakteria Bacillus dan agar-agar nutrin steril yang kering. Ini yang kita masukkan dalam ketuhar tadi. Maksudnya dia tak lembab. Kelembapan dia rendah. Alright.
So kita tengok di sini piring Petri jadual dia, piring Petri C dan piring Petri D. Satu kelembapan agar-agar neutron tinggi, satu rendah. So apa kamu rasa jawapan dekat sini ataupun dapatan eksperimen kamu? Of course, kalau ikutkan teori dia, kelembapan yang tinggi ni dia lembap, maksudnya bilangan koloni dia lebih banyak, manakala ini kurang. Okay. Next, so berbalik kepada hipotesis. Setiap eksperimen mesti ada hipotesis. So adakah hipotesis eksperimen ni diterima, iaitu kelembapan yang rendah merencatkan pertemuan Bacillus sp. Kalau kamu dapat piring Petri D ini rendah, jadi hipotesis diterima. Alright. Okay. So itu soalan dia, mengapakah agar-agar nutrin yang dikeluarkan dari ketuhar perlu disejukkan terlebih dahulu sebelum larutan kultur bakteria Bacillus dilumur di atasnya? Kenapa agak-agaknya? Ini kerana kalau pada suhu yang tinggi, apa terjadi kepada bakteria tersebut? Faktor yang kita dah bincangkan tadi, dia akan mati. Ini cikgu jawab. Okay. Next, kesan cahaya terhadap pertumbuhan Bacillus species. Okey, untuk mengkaji kesan cahaya pada pertumbuhan Bacillus, adakah Bacillus ini alga? Cikgu nak tanya kamu, adakah dia alga? Kalau dia alga, dia akan hidup dengan baik apabila terdapatnya cahaya. Alright. Kalau dia bukan alga, dia tak suka, pertumbuhan dia akan berkurang. So mari kita tengok apakah kesan cahaya terhadap pertumbuhan Bacillus. Hipotesis, cahaya merencatkan pertumbuhan Bacillus sebab dia bukan alga. Ini hipotesis. So kita nak buktikan melalui eksperimen. Dimanipulasikan kehadiran cahaya. Macam mana kita nak buat ni? Kita bubuh lampu. Okey. Kita boleh buat dengan kehadiran cahaya daripada lampu yang kita sediakan. Bergerak balas bilangan koloni macam biasa. Dimalakan isi pada urutan. Faktor lain perlu dimalakan suhu persekitaran. Kemudian bahan, larutan kultur bakteria, agak-agak nutrin steril. Apa maksud steril? Steril ni maksud dia suci. Okey, bebas kuman. Okey, tiada organisma lain. Dan pita selofan. Okey, radas. 2 piring Petri steril dengan penutup berlabel E dan F dan dawai gelung. Macam biasalah untuk kita lumurkan kultur Bacillus tu di atas agar-agar, kita perlukan dawai gelung ni. Alright, next. Kita pergi kepada muka surat sebelah. Prosedur dia. Sediakan 2 piring Petri yang mengandungi 10 cm kubik agar-agar nutrin steril dan labelkan sebagai E dan F. Ulang langkah 2 hingga 5 eksperimen 1.2a dengan menggantikan piring Petri A, B dengan piring Petri E dan F. Tutup piring Petri E dan F dan lekatkan penutup dengan pita selofan. Simpan piring Petri E secara terbalik dalam almari yang gelap dan piring Petri F secara terbalik di kawasan yang cerah seperti tempat berpira dengan tingkap. Di sini dia tak gunakan lampu, dia gunakan tingkap makmal je. Sudah memadai. Okey, untuk eksperimen ni. Alright, so kita tengok result dalam masa 3 hari juga. Okey, almari gelap dan E almari gelap, F kawasan yang cerah. Selepas 3 hari, keluarkan piring Petri E tersebut dan dapatkan piring Petri F yang baru dengan tingkap. Kita kira bilangan koloni bakteria dalam setiap piring Petri dan rekodkan pematian kita dalam jadual. Alright. So, kalau ikutkan di sini jadual dia E tiada cahaya, manakala F ada cahaya. So, apa result yang kamu rasa? Kalau ikutkan teori, result yang kita akan dapat adalah bilangan koloni bakteria yang tiada cahaya adalah lebih banyak, manakala yang ada cahaya adalah kurang. Alright. So, itu secara teori sepatutnya kita dapat. So, hipotesis diterima bergantung kepada result yang sebenarnya. Kalau ikutkan teori, hipotesis akan diterima lah kalau kita dapat seperti result yang cikgu nyatakan tadi. Mengapakah piring Petri F tidak diletakkan di bawah sinaran matahari? Kenapa? Apabila dia terdedah kepada cahaya matahari, ni sinaran matahari ni, dia akan mati. Okey.
Okay, bakteria tersebut akan mati. So next kita tengok kesan suhu. Sebab apa dia? Sebab kenapa dia mati? Inilah dia suhu sebenarnya. Baru kita pergi ke eksperimen untuk mengkaji kita punya faktor yang seterusnya, iaitu suhu. So secara logiknya, suhu tinggi, bacillus akan mati kan, merencatkan pertumbuhan dia. Alright, ataupun suhu terlalu sejuk, dia merencatkan pertumbuhan. Kalau dia tinggi, dia akan mati. Alright, apakah kesan suhu terhadap pertumbuhan bacillus? Pertumbuhan bacillus adalah paling pesat pada suhu bilik 35 ke 40 kan, cikgu sebut tadi. Next, tengok muka surat sebelah. Okey, ni dimanipulasikan suhu, bergerak belas macam biasa, bilangan koloni bacillus. Alright, dimalahkan isi padu larutan kutul bacillus sp. Alright, so kamu tengok di sini kita ada 3, cikgu ringkaskan, cikgu cepatkan. Kita ada suhu bilik. Kita ada suhu bilik, suhu 5 darjah Celsius. Macam mana nak dapat suhu 5 darjah Celsius ni? Peti ais. Peti sejuk. Macam mana kamu nak cakap lah. Okay, suhu 70 darjah Celsius. Ini kita boleh dapatkan dengan menyimpan piring petri ini dalam ketuhar. Alright. So 5 selepas 3 hari. Kita tengok result dia. Ini yang cikgu bagi tahu tadi. Suhu 5 darjah Celsius di dalam peti sejuk, manakala suhu 70 darjah Celsius kita masukkan ke dalam incubator. Incubator ni dia macam ketuhar lah. Okay, in case kamu tak familiar dengan alatan tersebut. So next, suhu bilik. Kita cuma perlukan amari yang gelap di dalam suhu bilik sajalah. Alright, next 3 hari kita tengok result apa jadi. Kita ada jadual di sini. Kamu rasa apa? Kalau ikutkan secara teori yang I ni GHI kan, yang I ini adalah mempunyai bilangan koloni yang paling kurang. Ni paling kurang atau tiada. Kenapa? Sebab kebanyakan bacillus kat sini mati. Manakala H ni suhu peti ais kan, peti sejuk, kurang. Yang ini paling banyak. G ni paling banyak bilangannya sebab dia berada di suhu bilik, iaitu antara 35 ke 40. Alright. So, apakah hipotesis diterima? Of course, kalau ikutkan apa yang cikgu nyatakan. Mengapakah bacillus disimpan di dalam inkubator yang bersuhu tinggi untuk mendapatkan suhu 70 darjah Celsius? Sebab kan itu dimanipulasikan. Kalau kita tak simpan di dalam tu, macam mana nak kita dapatkan 70 darjah Celsius? Hanya 70 darjah Celsius boleh didapati dengan menyimpan bacillus di dalam inkubator. Alright, so next. Okay, pH pula. Okay, lebih kurang sama. Hipotesis dia, pertumbuhan bacillus adalah paling pesat pada nilai pH 7. Okay, iaitu neutral. Okay, kita diberi air suling. Okay, ni J air suling, K hidroklorik cair, asid hidroklorik cair, manakala natrium hidroksida cair. So antara ketiga-tiga piring petri ni, di manakah yang neutral pH-nya? Alright, pH yang neutral adalah air suling ini. Yang asid, of course, asid hidroklorik. Yang alkali, natrium hidroksida. Alright. Okay, so next result ya, kematian. So kita tengok nilai pH 7. Kalau ikutkan result ni, dia adalah paling banyak. Ni paling banyak. Manakala K kurang daripada 7. Ini kurang sebab dia acidic. Lebih daripada 7 iaitu alkali, kurang. Okay, kamu kena ingat pH. Ini 7 di tengah-tengah. Alright, lebih daripada 7 adalah alkali, kurang daripada 7 adalah asid.
Okey, berasid. Next. Kesimpulan, hipotesis, apakah kesimpulan eksperimen ini? Okey, kalau ikutkan teori, diterimalah. Kalau result yang kamu dapat adalah bercanggah dengan teori, hipotesis tak diterima. Mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi. Nyatakan satu aktiviti harian yang dapat mengaplikasikan kesan nilai pH terhadap bakteria. Terangkan jawapan anda. So, cikgu tinggalkan soalan ini untuk anda jawab. Okey, ada dua soalan yang cikgu tinggalkan untuk anda jawab. Nombor satu adalah ini. Nyatakan satu aktiviti harian yang dapat mengaplikasikan kesan nilai pH terhadap bakteria. Terangkan. Cikgu nak penerangan jawapan kamu. Okey, itu satu. Satu lagi soalan adalah mengapakah piring Petri perlu diletakkan secara terbalik? Terangkan. So, itu adalah soalan nombor 2. Soalan pertama yang cikgu tunjukkan tadi dalam video tu. Alright, so kita simpulkan apa yang kita dah cover pada hari ini. Berbalik kepada OP kita. OP kita pada tadi mengeksperimen kan. OP kita adalah mengeksperimen, menjalankan eksperimen. Kami akan dapat yang 1.1.3 ni, kami akan dapat menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kalau kamu faham eksperimen tersebut dan bila kita dapat jalankan eksperimen tersebut nanti dan kamu dapat result dia, kalau kamu dapat seperti teori, maksudnya kamu mencapai OP ini. Alright, so tengok faktor nombor 1, faktor faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan mikroorganisma. Kadar pertumbuhan mikroorganisma. So, nomor 1. Apa dia? Kelembapan. Nombor 2, okey, cahaya. Nombor 3, suhu. Okey. Nombor 4, nutrien. Nombor 5, pH. Okey, kelima-lima faktor ini ingat dan fahamkan. Kalau kamu ada soalan, boleh tanyakan kepada cikgu dekat dalam ruangan komen dalam channel cikgu ni, ataupun tanyakan di dalam grup WhatsApp kelas kita. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.